So, ya. 29. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi sifati thayril jannah. Bab yang datang ini menyatakan hadis mensifatkan bagi kita akan burung-burung di dalam syurga. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dalam syurga itu ada bermacam-macam nikmat yang dikurniakan bagi ahlinya daripada makanan, minuman dan lainnya. Dan satu daripada segala nikmat ialah makanan burung di dalam syurga itu. Dan burung dalam syurga itu ada sangat besar, sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Anas bin Malik qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar qala zakan nahar a'tanihi Allahu a'tanihi Allah yakni fil jannah asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal fihi tayrun a'naquha ka'anaqil juzur. Qala Umar radhiyallahu anhu inna hazihi lanaimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalatuha an'amu minha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ia Kausar itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, itulah suatu sungai yang memberi akan daku akan dia oleh Allah Ta'ala, yakni dalam syurga. Warna airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ya, lebih manis dari madu, tapi tidak ada kencing manis ada. Ya. Sana makan apa pun tak ada hal. Padanya burung. Sini maknanya ada ceritakan ada burung. Fihi tayrun. Pada syurga itu ada terdapat burung yang mana besar dia a'naquha. Ya. A'naq maknanya apa? Leher itu. Lehernya seumpama leher binatang-binatang unta, macam unta besar. Yang besar burung itu.
Jika dibandingkan lehernya adalah ia sebesar leher unta. Bila didengar oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, lalu berkata ia, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawasanya itu suatu perkara yang sedap dan elok. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakannya lebih sedap daripada memandang. Ya, kalau pandang benda cantik hebat, makan dia lagi sedap. Walhasil syurga tempat bersedap, tempat bernikmat, tempat bermewah dan segalanya lah. Di sanalah tempat dia. Dan paling besar ialah ru'yah, melihat kepada Tuhannya sendiri. Ya telah zat Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha suci daripada segala kekurangan dan penyerupaan dengan makhluknya. Dan kata Abu Isa bin hadis hasan lagi gharib. Kemudian babu ma jaa fi sifatil khailil jannah. Baratani menyatakan hadis menerangkan rupa kuda tak? Kuda dalam syurga. Ketahuilah kiranya saudaraku, apa suatu yang diingini oleh nafsu, semuanya ada di dalam syurga. Satu penceramah kelakar dia. Orang tanya rokok ada kan rokok. Dia kata ada rokok pun ada, tapi alat pencucurnya api neraka ni. Peranjat orang tengok rokok. Ngajar sama dia. Ada tanya rokok ada. Orang tu kata ada, api ambil di mana? Api ambil di neraka dia. Buat gurau dia. Jadi maknanya apa saja nak. Burung bukan makan, apa burung dia nak. Dia nak minta burung dia. Apa saja ada sana, minta aja lah burung. Lebih daripada tu lagi. Ya. Di sini ceritakan pula kuda, tunggangan yang hebat tu. Maka jikalau seorang itu ingin hendak berkuda misalnya, kerana ia suka akan kuda pada masa di dunia tu, dan dibangkit ingat ia di sana pula, dia rasa nak main kuda, nak menunggang dia, maka didatangkan baginya kuda yang boleh ditungganginya ke mana kendak ke mana kendak hatinya ia pergilah. Di dalam syurga itu ada kuda yang lebih baik daripada kuda dunia, lagi hebat, ya. Kuda pun kalau cantik dia kata ibu aku. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Buraidah anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal fil jannah min khail? Qal inillahu adkhalakal jannah fala tasha'u an tuhmalu fiha ala farasin min yakutatin hamra yatiru bika fil jannata haitsu syi'ta. Qala wa sa'alahu rajul wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal fil jannah min ibil? Qala falam yakul lahu misla ma qala li sahibihi. Qala in yudkhilka Allahul jannata yakun laka fiha ma mastahat ya nafsu walazzat ya ainuka
Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Buraidah. Buraidah binti Usaid radhiyallahu anhu. Katanya bahawasanya seorang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW bertanya ia akan Nabi SAW. Maka katanya, ya Rasulullah SAW, adakah dalam syurga itu kuda? Bila didengar oleh Rasulullah SAW akan pertanyaan itu, lalu dijawabnya, sabdanya, jika Allah Ta'ala masukkan kamu ke dalam syurganya, maka tiada berkendak bahawa ditanggungkan kamu dalam syurga itu atas seekor kuda daripada yakut yang merah. Ya, yakut mana permata yang merah. Terbang dengan dia dari dalam syurga itu di mana engkau kendak, melainkan adalah ia seperti kendak kamu boleh terbang dengan berkuda. Ya, bukan kuda pecut bawah saja boleh terbang atau macam borak lah ya. Kemudian kata Buraidah, dan berkatanya kepada Nabi SAW, seorang laki-laki lagi, dia berkata, ya Rasulullah SAW, adakah dalam syurga itu unta? Wah, tanya unta lah. Kata, maka tiada berkata baginya seumpama barang yang dikata. Dan ditanyanya kepada sahabat itu. Bila didengar oleh Rasulullah pertanyaan itu, lalu dijawabnya, jika dimasukkan Allah Ta'ala akan dikau ke dalam syurga. Nah, saya ada kurnianya bagimu di dalam syurga itu apa-apa yang diinginkan, apa yang diingin oleh nafsu kamu, apa sajalah kamu nak, apa saja. Kalau kita sekarang kenderaan zaman kita pula moden macam-macam, apa nak, semua ada kenderaan. Dan sedap dipandang oleh mata kamu. Mana benda yang paling hebat, yang tak pernah diboleh bayang kata dunia, semua ada di sana itu. Ma'ala ainun ra'at, benda yang mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, benda yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah lihat oleh mata, semua ada. Dan tak pernah dibayangkan oleh akal ataupun bayangan hati itu. Walhasil makna syurga tempat nikmat sebenar, apa nak semua ada. Kemudian masalah kuda di dalam syurga itu ada mempunyai 2 sayap. Berterbang lah. Atau dunia tak ada. Maka itulah yang ditunggangkan ke atasnya seorang yang ingin hendak berkuda dalam syurga. Apabila telah naik seorang ke atasnya, terbanglah ia ke mana tempat dikendaki oleh penunggang yang mau pergi ke mana dia lah dalam syurga. Demikianlah kita sebut dalam khabar, seperti tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, diriwayatkan an Abi Ayyub qala, an Abi Ayyub qala, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun, atan Nabiya al-a'rabi, faqala ya Rasulullah inni uhibbul khair, ya afil jannah khair. Diriwayatkan seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata telah datang kepada Nabi SAW seorang badui Arab darat, bertanya ia kepada Rasulullah SAW, kata, ya Rasulullah, bahawasanya hamba sukakan kuda. Adakah dalam syurga tu ada binatang yang buat tunggangan ke sana kemari? Maknanya ditanya itu apa? Inni uhibbul khail, sungguh aku kasih akan kuda. Apil jannal khail, dalam syurga tu ada kuda tak? Qala Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, in udkhiltal jannata ya utita bi farashin min yaqutin au janahan fahumilat fahamilta alaihi tar bika haitsu syi'ta. Jawab Rasulullah SAW, jika dimasukkan ya Tuhan akan dikau ke dalam syurga, nasai didatangkan kepada kamu kuda. Kuda itu daripada yakut, permata dan cantik itu. Ya, daripada yakut
ada baginya 2 sayap pula. Maka ditanggungkan kamu atasnya. Maka terbang ia dengan kamu ke mana yang kamu kehendaki. Ke mana saja dia boleh pergi dengan terbang, dan bukan jalan bawah saja. Dan kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis tiada isnadnya begitu kuat, dhaif, dan tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Abi Ayub, melainkan daripada ini wajahnya. Kemudian dan ada tersebut dalam At-Targhib wa Tarhib. Kitab menyatakan masalah targhib, menggemarkan dan menakuti. Itu boleh digunakan hadis dhaif kalau masalah. Ada bersumber hukum tu boleh digunakan hadis sahih. Satu hadis demikian itu katanya, An Ali radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil jannati la sajaratun takhruju min aqlaliha min a'laha yaqulal wa min asfaliha khayl min zahabin masrujatun muljamatun ma'aduril yaqut la taraus wala tabul laha ajniha yaqutuha abtuha muddan basar fayarkabuha ahlul jannah fatatiru bihim haitsu sya'u. Telah diriwayatkan daripada baginda Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya dalam syurga itu satu pohon kayu yang keluar daripada atasnya pakaian, daripada pohon kayu itu pakaian keluar. Cara mana terserah Allah Ta'ala, hebat. Dan daripada bawahnya kuda. Pohon bawah pula kuda pada emas pula, berpelana lagi, berkekang siap daripada mutiara pula, dan yakut, dan tiada berak, tiada berak dan tiada kencing. Kuda cantik ni boleh berak habis kan, kuncing bau busuk, sana tak ada. Dan ada baginya beberapa sayap pula. Langkahnya saujana mata memandang, sekali langkah kaki langit kita nampak jauh, mana laju dia lah. Maka ditunggang akan dia oleh ahli syurga, lalu terbang ia dengan mereka itu ke mana-mana kehendaknya. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian fayaqulul ladzina asfal minhum darajatan ya Rabb bima balagha ibaduka hadhil karama kullu. Qala fayaqulu lahum kunu yusalluna bil lail wa kuntum tanamun wa kanu yasumuna wa kuntum ta'kulun wa kanu yunfikuna wa kuntum yabkhadun wa kanu yuqatilun wa kuntum tadbitun. Apabila dilihat orang-orang akan segala orang yang terbang di atas kuda tu, dengan pantas dia, cantiknya, maka berkata orang-orang yang ke bawah darajat daripada mereka itu, ya Tuhanku, dengan apa sampai hamba ini akan kemuliaan semuanya? Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh orang, bagi mereka itu adalah sekalian mereka tersembahyang malam-malam, dan adalah sekalian kamu itu tidur. Kamu tidur, dia bangun, lepas tu dapat lebih. Dan sekalian kamu puasa, sekalian mereka itu puasa, dan sekalian kamu makan dan minum. Kamu tak puasa, dia orang puasa. Dan adalah mereka itu nafkahkan harta kepada jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dan ada sekian kamu berbuat bakhil, tak keluar harta. Itu kelebihan orang menjaga malam, kelebihan orang yang puasa, dan kelebihan orang yang menginfak harta. Dan ada mereka itu berperang sabilillah, ni kalangan orang yang berjihad akan orang kafir, dan sekalian kamu takut dan mati.
Kemudian meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian babu majah fi sunni ahli jannah. Dan yang menatakan umur yang tinggal dalam syurga. Ahli syurga punya umur berapa? Tapi kira saudara kemula orang yang tinggal dalam syurga itu semuanya muda. Walaupun atas dunia dia tua. Semuanya cantik walaupun atas dunia dia hitam legam kan. Kata cantik penglihatan walaupun atas dunia dia buta, dia pekak, sana tak ada lah. Dia masuk sana semua tukar baru dan paling hebat. Wajah ni sangat cantik, usianya amat muda. Dan ketahui ya saudara, bermula orang-orang yang tinggal dalam syurga itu semuanya muda dan pertengahan umur, cukup rupanya gagah dan sehat. Sekiranya dilihat pada rupanya dan tokohnya boleh dibandingkan dengan orang sama-sama berumur kira-kira 30 tahun atau 33 tahun. Itulah sekitar umur dia. Umur tengah muda itu. Demikianlah datang khabarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Muaz bin Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul ahlul jannah al-jannata judan murdan mukahhalina abna'a salasin au syakurabi. Ya, au syakurabi. Kata salasin satu riwayat salasina wa salasin. Salasin wa salasina sana. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Muaz bin Jabal, gubernur yang dihantar oleh Nabi ke Yaman. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, masuk ahli syurga itu akan syurga, tidak berbulu di badannya. Badan dia tak ada bulu dan licin dia. Lagi tidak berjanggut. Atau dunia janggut dia lebat macam Afghanistan. Kat sana tak ada janggut. Dan tidak bermisai. Misai antara janggut antara satu bulu tak ada, mana licin ni. Lagi pula bercelak. Dua matanya. Daripada kejadian tidak ditaruh celak. Dari kejadian ni bukan dibubur celak, memang asli celakan mata tu cantik. Dan dibuat-buat bercelak tidak mana. Asli. Lagi sama sebanding dengan anak laki-laki berumur 30 tahun atau 33 tahun. Mana umur muda ni 30 atau 33 tahun. Itu umur tengah sedap mengambil nikmat-nikmat maknanya. Dia kalau hebat-hebat pun dah tua juga kan. Dia kaya raja kan. Orang lain tak ada lawan kekayaan dia, tapi umur dah 90. Nak makan tak sedap, kunyang tak sedap, menelan tercekik. Tak sedap. Umur ni fakta mengambil nikmat. Bila umur dia segar, muda lagi, sesuai. Kemudian pula dalam hadis dulu apa? Dia punya badan saiz 70 hasta tinggi kan. 70 hasta, satu hasta sekaki lebih. Ingat 90 kaki ni macam pokok kelapa tinggi kan. Dada dia pula berapa hasta. Maknanya sesuai dengan nikmat besar syurga tu. Ambil dia pun orang sasa-sasa tuan jadi kan. Walaupun pada dunia dia ketut-ketut dia. Sana tuan ubah dia. Fizikal dia tu memang tempat mengambil nikmat. Makin cantik. Yang hebat dia berlawan dengan dunia. Dunia makin hari makin huduh. Boleh berkedut, lepas tu dah berubah, bongkok sabut kan. Sana tak ada. Makin hari wajah dia keadaan makin hebat, makin cantik, makin hebat, makin cantik. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dapat kesan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW.
Dan babu maja'afi sabil ahli jannah. Baratani menyatakan hadis menerangkan tirai saf IC syurga. Tetapi kira sadar ke orang yang masuk syurga tu, ya, dia bersab-sab sebagaimana datang khabar atas yang demikian. Dan telah tertentu bilangan saf itu, jumlah saf-saf umat Islam daripada umat Nabi besar kita Muhammad SAW, dan lain ialah 120 saf. 120 saf yang masuk. Masya Allah. Dan hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, ishrun wa mi'atu saff, samanuna minha min hadhil ummah, Allah, wa arba'una min sa'ilil umam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Nabi SAW, namanya Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah tapi lelaki, Buraidah ni bahasa macam perempuan. Buraidah radhiyallahu anhu, perempuan radhiyallahu anha, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula ahli syurga itu pada masuk waktunya ialah apa? 120 saf. Tiap-tiap satu saf itu barang antara masyrik dan maghrib panjang. Masyrik apa dia? Mahalus syuruk, ismu makan, daripada syaraka ya syuruk, ya. Masyrik mana mahalus syuruk, tempat syuruk, tempat terbit matahari. Kalau kita mana? Timur, ya. Maghrib mana? Mahalul ghurub, itu mana maghrib, mahalul ghurub, tempat terbenam. Kalau kita mana? Barat. Jadi sepanjang timur ke barat tu satu saf. Awak bayang berapa juta terjemaah di sini dahulu, Kemudian di antara 120 saf, 80 daripada segala saf itu daripada jumlah umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Masya Allah. Yang 40 saf je bagi-bagi umat lain. Itu besarnya, ya, keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan 40 saf jumlah daripada umat-umat yang dahulu. Di umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia ada 80 saf dia. Allahumma ja'alna minhum. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis hasan. Sesungguhnya diriwayatkan hadis ini daripada Al-Qamah Ibnu Murid daripada Sulaiman Ibnu Buraidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaannya mursal. Mursal apa? Ma rafa'at tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dia angkat kepada Nabi tapi tak ada sahabat. Tabi'in bukan sahabat. Tabi'in kata qala Rasulullah. Sepatutnya disebut sahabat dulu. Itu sahabat pun Nabi, mana dia langkah. Itu mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Hadis mursal ni ialah hadis yang saqat, mana gugur satu sahabat, mana tabi'in angkat terus qala Rasul. Sepatutnya dia kena sebut dulu qala, ikutlah Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Hurairah ke, itu hadis mursal ni. Kemudian babu ma antum fi syirki illa ka sya'ratil bayd. Bani menyatakan, menerangkan tiada ada sekalian kamu hai umat Muhammad, umat Nabi besar kita Muhammad SAW, dalam orang-orang kafir, ma antum fi syirk, ya, melainkan seperti sehelai bulu putih, ka sya'ril bayda. Itu apa maksud dia? Sesungguhnya saudaraku, sangatlah banyaknya orang-orang kafir dalam dunia ini, ya, tidak terpermanai, banyaknya tak termanai, tak terkira ramai sungguh nak tangkapi. Maka banyak-banyak kita syukur kepada Allah Ta'ala
Tuhan yang mengurniai kita masuk dalam jumlah orang muslimin yang amat sedikit nisbahnya dengan orang-orang kafir itu. Ya, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab seorang wali dia berdoa di Kaabah tu, dia mendempekkan dada di Kaabah, dia doa pelik tu. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang sedikit. Saya dengar sedikit orang tanya kenapa doa begitu. Ini keadaan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sangat hamba yang bersyukur, yang banyak kufur banyak. Dibandingkan yang kafir dengan yang muslim, yang kafir itu banyak beribu. Maka syukur kepada Allah kita dikeluarkan daripada najis kekufuran, kegelapan kekufuran. Dan suka reda apa pemberian Tuhan pada kita. Jadi apa saja Tuhan beri, kita reda sajalah. Sebab dia dah beri besar tu. Apa nikmat paling besar Tuhan beri? Rumah batu besar, projek besar, jutawan, miliana, hartawan, ya, jutawan bukan tuang kapi mendapat ni. Dia beri kita iman dan Islam, itu paling besar dia. Itu pemberian dia tak beri tak ada siapa dapat. Maka diberi kita, masya-Allah, ya. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Iman dan Islam ni nikmat paling besar. Itu tiket untuk ke syurga kan. Ya, kita syukur di kalangan ramai-ramai Tuhan pilih dapat kita mukmin, bukan kecil anak punya besar nikmat. Kita kena jaga. Dan bila benda besar berharga orang beri, kalau kita tak jaga macam takut ditarik, wal a'yadzillah. Sebab tanda kita syukur, jaga. Ya, orang beri kita satu benda, kita jaga baik, basuh di titik. Kalau benda jenis basuh, kalau jenis tanaman, benda payah nak tanam, hidup mahal punya, kita jaga baik, baja dia betul. Ya, dan begitulah segala pemberian yang mahal kita jaga dengan rapi. Maka kita akan diberikan kurniaan bagaimana. Maka dengan sebab banyak kafir itu hingga tiada tahukan bilangan, ya, diri dari tahun Nabi SAW kita diberitahu Nabi kita kepada kita akan nisbah banyak kafir itu dengan muslimin telah beri tahu dengan perumpamaan jua, seperti disabdakan dalam hadis yang akan datang, iaitu muslimin itu umpama sehelai bulu yang putih dalam bulu hitam yang meliputi di atas kulit lembu. Ya, kulit lembu tu nak kulit lembu tu hitam kan, adalah selai berapa helai yang putih macam tu lah ni. Mana sedikit sangat, itu maknanya nikmat besar ni. Ya, Allah Ta'ala pilih ni. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Ta'ala lah yang mentahbibkan, dia beri kita iman. Kurnia besar. Maka bulu di atas tubuh lembu itu tidak dapat kita kirakan, tetapi betapalah banyaknya kan, dan betapalah nisbah kita dengan kafir itu, iaitu dalam bulu-bulu yang begitu banyak, iaitu muslimin seperti selai bulu saja. Bayang ya, Allah pilih itu tu nikmat besar, ya. Dan hadis itu telah didatangkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Abdullah ibni Mas'ud qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin najwa, fi qubbatin nahwan min arba'ina, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atardawna an takunu rubu ahli jannah, qalu na'am, qala atardawna an takunu sudusu ahli jannah, qala na'am, qala atardawna an takuna syatra ahli jannah. Masyaallah. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun ma anta fi syirki illa ka sya'ratil bayda. Itu tajuk ni. Fi jildi thawr al aswad au ka sya'rah au syakur rawi au ka syarati saudai fi jildi thawr al ahmar. Hasan sahih.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, atau dikenali dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya adalah kami itu serta Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu khemah semacam kubah, ya, kubah bulat di atasnya. Kemudian kami itu ada lebih kurang jumlah 40 orang. Kemudian dalam itu lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak suka sekalian kamu bahawa ada kamu seperti seperempat isi syurga? Menatakan di dalam syurga ramai itu kamu suku, maknanya 1/4. Jawab sahabat, bahkan ya Rasulullah, mana ramailah 1/4. Sabda Nabi, suka dah kamu bahawa adalah kamu 1/3, lagi ramai. Satu syurga itu belah 3, dia 1/3. Ya, jawab mereka itu, bahkan ya Rasulullah. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, adakah selain kamu suka bahawa ada bagi kamu 1/2 ahli syurga? Ya, ahli syurga itu separuh daripada kalangan kamu. Suka tak? Seronok lah, ya. Iaitulah 1/2, seperti 1/2 daripada sekalian muslimin yang dahulu-dahulu itu. Bahawasanya syurga itu tiada masuk akan dia melainkan orang yang Islam, ya, berbanding neraka. Neraka dia masuk dua-dua, kafir masuk, orang Islam pun masuk. Cuma orang Islam yang beriman dia tak kekal, yang kafir itu kekal, ya. Adapun syurga tak ada, dia tak benar langsung orang kafir masuk, orang muslim saja. Dan dah masuk syurga dia tak ada keluar-keluar. Kalau neraka tu ada yang masuk keluar balik, tu orang beriman. Kemudian tiada sekalian kamu di dalam kafir itu nisbahnya melainkan seperti nisbah selai bulu putih. Mana menandakan yang kafir itu banyak, Islam tu macam selai bulu putih di atas kulit lembu yang hitam. Ya, lembu hitam tu adalah selai putih, masih sikit sangat. Atau seperti selai bulu yang hitam di atas kulit, ya, lembu yang merah. Mana perbezaan putih selai kan? Nak bandingkan dengan sebanyak-banyak satu belulang lembu itu, maknanya terlampau sedikit. Maksudnya apa? Banyak kita bersyukur kepada Allah, ya, Tuhan tarik kita jadi orang beriman, dikurniakan iman dan Islam, Tuhan. Inilah macamnya bandingan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW pada kita. Dan sungguhnya telah kita lihat dengan mata kepada kita sendiri, dan kita dengar dengan telinga, dan dapat kita pengetahuan akan hisab kafir di dalam dunia ini. Memang dia ramai, ya. Negara Islam banyak, lain negara kafir banyak. Tiada satu negeri dan benua melainkan kafir itulah yang lebih banyak berganda, ya, beribu ganda banyaknya daripada muslimin, hingga mereka itu tampak boleh menghapus Islam jika tidak dengan peliharaan Allah Ta'ala. Mereka kalau boleh nak habiskan Islam, maka Tuhan pelihara, tak boleh. Maka yang dikendaki dengan kafir itu ialah sekalian yang beragama lain daripada Islam, tak kira apa nama agama dia, Yahudi ke Nasara ke Pasani ke apa nama, hama je. Walhasil al-kufar millatun wahidah, kafir itu adalah satu sebenarnya, ya. Daripada Yahudinya, Nasraninya, Majusinya dan lain-lain. Dan kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Imran bin Husain dan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian satu lagi, bab maja'a fi sifati abwabul jannah. Balatan menyatakan pintu syurga. Pintu hebat ni. Ketahui kiranya saudaraku, pintu syurga itu ada luas, ya. Sungguh pun luas adanya, maka pada waktu masuk orang-orang mukmin jadi bersesak-sesak juga, ramai, ya. Dan bersendil-sendil, bersendal-sendal bahu. Demikian tersebut di dalam khabar, sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, katanya an Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu ummati alladhi yadkhuluna minhu jannata ardu masiratur raqib
al-mujawwid salasan summa innahum la yadghatun alaihi hatta takadamana kibuhum tazulu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Syekh Abdullah bin Umar ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula pintu umatku, pintu syurga tu, ya, masuk sekalian mereka itu ke dalam syurga. Lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar menunggang selama 3 hari. Enggak. Pecut kuda yang laju tu 3 hari kan. Waduh lah kan. Itu pun masuk bergasak juga. Maknanya sebuah luas lah. Kemudian daripada itu pula, bahawasanya mereka itu memasukinya berhempit-hempitan. Allahumma ja'alna minhum. Sehingga hampir bahu-bahu mereka hilang. Masya Allah, ya. Sebagai cabut oleh sebab tersendil dan berlaga-laga bahu mereka itu. Masuk mereka bergasak. Dan kata Abu Isa ini hadis gharib. Masalah pintu syurga itu 2 keping, ya, berkipas. Sungguhnya syurga itu berpintu, ya, berpintu kipas 2 keping, maksudnya boleh buka lah gitu. Tiap-tiap 1 keping daripadanya sangat luas. Sebagai tersebut dalam hadis begini katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi innama baina misra'ain min masar jannah lakama bainal makkati wal hajar wal makkah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, demi Tuhan yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan kudrahnya, bahawasanya barang yang antara 2 keping pintu kipas syurga itu sebagai antara sejauh Mekah dengan negeri Hajar dan Mekah, begitulah maknanya luas, ya. Dan meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Termasuk dia apa? Keluasan syurga yang dibukakan oleh Ta'ala kepada khusus orang yang beriman sahaja. Adapun orang yang tidak beriman, tidak ada tempat mereka di sana. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian babu maja'a fi sauqil jannah, akan mencari pula pasar di syurga. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa alhamdulillah. Subhanakallahumma